Tema 9, Indah Seni, Endah Budaya. Kemahiran tata bahasa dan membaca. Standard kandungan 5.4 memahami dan menggunakan frasa. Standard pembelajaran 5.4.1 memahami dan menggunakan pelbagai frasa dalam ayat mengikut konteks. Objektif pembelajaran. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat memahami definisi dan contoh warisan negara dengan jelas, menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 frasa yang tepat berdasarkan konteks ayat. 3. Membina sekurang-kurangnya 5 ayat gramatis berdasarkan perbendaharaan kata yang diberi. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita akan sambung pembelajaran tema 9 juga. Okey, namun kita akan masuk kepada tata bahasa iaitu tentang frasa. Okey, yang pertama ialah frasa nama. Okey, ini anda boleh merujuk pada teks halaman 106 dan 107. Okey. Okey, frasa nama ni apa? Ialah kata nama atau sekumpulan kata yang perkataan utamanya terdiri pada kata nama terbitan atau kata ganti nama. Okey, contohnya ialah inilah perkataan-perkataan yang kamu boleh baca dalam tema 9 kita. Ini adalah berkait dengan permainan tradisional. Contohnya sepak manggis, okay. Permainan tradisional, bola sepak, raga, okay. Ada banyak lagi, okay. Banyak lagi yang produk pelancongan, budaya, suku kaum Bajau, semua berkait dengan kata nama lah. Okay. Pergi kepada frasa nama yang dapat jadi satu daripada bahagian atau konstituen utama dan binaan ayat. Kita terbahagi kepada apa? Subjek dan predikat. Kita tengok contoh dekat sini. Sepak manggis ialah sejenis permainan tradisional. Okey, sepak manggis ini merupakan subjek. Okey, sepak manggis ini juga merupakan frasa nama. Okey, terdiri daripada kata nama. Begitu juga dengan predikat. Okey, sejenis permainan tradisional. Okey, sejenis permainan tradisional. Kat sini permainan tradisional pun merujuk kepada kata nama. Jadi, automatik predikat dia juga merupakan frasa nama. Begitu juga yang seterusnya, permainan yang unik ini permainan tradisional. Samalah, frasa nama campur frasa nama. Okey, bukan saja frasa nama, ada juga frasa nama tapi dia seterusnya disambung dengan frasa lain. Selain daripada frasa nama, ada frasa apa lagi? Frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Okey, contohnya kat sini, pemain itu. Okey, pemain itu ialah frasa nama. Okey, dikira sebagai pemenang. Dikira sebagai pemenang ni merujuk kepada apa? Ni kata kerja kan? Okey. Okey, merujuk kepada frasa kerja. Okey, begitu juga dengan yang bawah ini iaitu frasa adjektif. Okey, permainan ini merupakan kata nama kan? Okey, frasa nama. Unik lagi menarik. Unik ni sifat. Jadi, berkait dengan frasa adjektif. Kalau kat bawah ni, frasa seni nama macam mana? Wang itu di dalam bekas yang tergantung tinggi. Okey, wang itu merupakan frasa nama. Okey, frasa seni nama apa yang menunjuk dekat sini? Menunjukkan dia frasa seni nama di ni. Okey, di dalam bekas yang tergantung tinggi. Okey, di dalam ni merujuk pada kata seni nama. Jadi automatik ayat ini predikat dia ialah frasa seni nama. Okey, ni sedikit contoh lah. Okey, jadi kamu kena ingatlah frasa nama ni macam mana. Apabila kamu kena pasti kata nama dalam sesuatu ayat itu. Okey, kita pergi lihat yang seterusnya. Okey, baiklah, kita akan pergi lihat kepada binaan frasa nama. Okey, frasa nama boleh juga terdiri daripada sekumpulan kata iaitu satu kata inti campur dengan satu atau lebih kata penerang. Kata nama atau bukan kata nama yang menerangkan makna kata inti tersebut. Okey, kita lihat contoh. Okey, contoh di bawah ni adalah contoh kata inti campur dengan penerang kata nama. Okey, kat sini ada pelbagai penerang kata. Okey, penerang kata nama kita ikut kategori. Contoh yang pertama, keturunan. Okey, suku kaum apa? Suku kaum Bajau. Pelbagai kaum ada di Malaysia. Contoh dekat sini dia letak Bajau. Baju apa? Baju Melayu. Bahasa Arab.
Okey, yang kedua penerang kata nama jenis. Okey, bola sepak. Bola sepak apa? Bola sepak raga. Kenduri kahwin, majlis keramaian, permainan tradisional, orang kenamaan. Okey, nampak tak ada kat situ? Apa penerang dia? Setiap daripada perkataan ada penerang dia. Okey. Yang ketiga, penerang kata nama penyambut atau objek kepada benda, alat bagi kata inti. Okey, ini merujuk pada alat lah. Gergaji. Ada pelbagai jenis gergaji. Contohnya gergaji besi. Okey, kaca, kacamata, berus, berus gigi. Okey, ini contoh. Yang keempat ialah penerang kata nama kegunaan. Okey, kayu apa? Kayu pembaris. Pewarna apa? Berwarna rambut. Periuk kukus. Okey, yang kelima, penerang kata kelamin. Itu berkait dengan jantina. Okey, ayam. Ayam apa? Ayam jantan. Okey, peserta. Peserta apa? Peserta lelaki. Kaum. Kaum apa? Kaum wanita. Okey, yang seterusnya ialah penerang kata nama tempat ataupun kawasan kawasan sekitar lah. Okey, pasar. Pasar tani, okey, kawasan pantai, ditunjuk pada tempat lah. Okey, penerang kata nama arah, yang menunjuk pada arah. Hujung, hujung kat mana? Hujung sana. Ni kira kita bagi arahan kepada orang nak bagi tahu sesuatu lokasi, kita akan bagi arahan. Simpang kiri, okey, pantai timur. Okey, contohnya. Okey, penerang nama anggota badan. Okey, jam, jam tangan, tali leher, batang, batang apa? Batang hidung, okey. Itu semua berkait dengan anggota badan. Okey, penerang kata nama tenaga penggerak. Dapur. Okey, dapur apa? Dapur ada banyak pelbagai jenis dapur. Okey, penerang dia. Dapur gas, kapal, kapal uap, kereta solar. Okey, penerang kata nama perihal. Perihal ni ialah perkara. Okey, produk. Okey, produk apa? Produk pelancongan budaya bekas. Bekas yang digantung tinggi. Ini ikut kreativiti masing-masing lah. Okey, kita nak perihalkan benda tu di mana yang kita suka. Okey, ikut konteks ayat yang sesuai. Okey, penerang kata nama milik. Nama ikan. Okey, harganya. Okey, rumah saya. Bagasi pelancong itu. Nampak ada kat situ. Penerang kata nama milik. Milik siapa? Okey, siapa yang dikatakan? Rumah siapa? Rumah saya. Bagasi pelancong siapa? Bagasi siapa? Bagasi pelancong itu. Penerang kata nama khas. Okey, negara Singapura. Okey, Laut Merah. Ni merujuk pada kata nama khas. Singapura kan kata nama khas, nama negara kan. Okey, begitu juga dengan Laut Merah. Okey, penerang kata nama panggilan atau gelaran. Okey, Pak Cik Halim. Ni selalulah kita tahu kan gelaran-gelaran. Haji Sayuti, Datuk Saleh. Yang ini berkait dengan penerang kata nama panggilan atau gelaran. Yang terakhir ialah penerang kata adjektif. Okey, tamu. Tamu besar. Baju putih, bola keras. Okey, penerang kata adjektif dekat situ. Kita banyak lihat kat situ ada pelbagai kata adjektif. Besar, putih, keras. Okey, itu semua merujuk kepada penerang kata adjektif. Okey, itu saja untuk binaan frasa nama. Okey, kita boleh lihat pelbagai kegunaan ataupun pelbagai jenis kita boleh nampak dalam perkataan-perkataan yang cikgu bacakan tadi. Okey, seterusnya kita akan lihat pada frasa sendi nama. Okey, frasa sendi nama ialah satu bahagian atau konstituen dalam ayat yang terbentuk dalam keadaan kata sendi nama mendahului atau di hadapan frasa nama. Okey, frasa nama itu bertugas sebagai pelengkap kepada kata sendi nama tersebut. Okey, frasa sendi nama juga boleh menjadi predikat dalam ayat. Contohnya, kat sini kita boleh lihat dalam kotak tu yang pertama subjek. Subjek ni memang kebanyakannya ialah frasa nama. Okey, kota belut. Okey, di negeri Sabah. Okey, di itu merujuk kepada kata sendi nama. Jadi automatik ayat ini ialah predikatnya frasa sendi nama. Bola itu daripada rotan yang dijalin. Okey, daripada
merujuk pada kata seni nama. Okey, rantai emas ini untuk ibu. Untuk, okey. Pelancong-pelancong itu dari Australia. Okey, dari Encik Zahrin ke pejabat tanah. Okey, ke merujuk pada kata seni nama. Jadi kamu kena kenal pasti apa itu kata seni nama, baru kamu akan tahu ayat itu merujuk kepada apa? Frasa apa? Frasa seni nama. Okey, binaan dia pula macam mana? Binaan frasa seni nama boleh dibentuk mengikut binaan yang berikut. Okey. Kata seni nama campur frasa nama. Ke. Okey, dia tak boleh berdiri sendiri. Okey, ingat frasa kata seni nama ni tak boleh berdiri sendiri. Mesti ada ayat selepas itu. Okey. Ke mana? Ke sekolah. Tentang apa? Tentang kegagahan hang tuah daripada Swee Lee untuk murid lelaki. Okey, mesti ada sambungan. Okey, dia tak boleh berdiri sendiri. Yang kedua, kata seni nama campur kata arah, campur frasa nama. Okey, kita lihat contoh. Di kata seni nama di hadapan dewan. Hadapan itu ialah kata arah. Okey, itu dicampur dengan frasa nama. Okey, dia letak tengah-tengah itu ialah kata arah. Okey. Okey. Pada hujung bulan April. Hujung tu kata arah. Dari mana? Dari hulu sungai ke atas pentas. Okey, kat sini ditambah apa? Kata arah. Yang ketiga, kata seni nama campur kata arah, campur frasa nama, campur pula lagi unsur keterangan. Okey, kat sini contohnya di belakang rumah Haji Zaidi. Okey, di tu kata seni nama, belakang kata arah, rumah frasa nama. Rumah siapa? Masuk kat situ unsur keterangan. Rumah Haji Zaidi. Okey, ke kanan jalan dengan tiba-tiba. Okey, kat sini just tambah unsur keterangan saja. Belakang tu dengan kata arah tengah-tengah. Okey, dari sudut kotak penalti pasukan lawan pada kiri pipi budak itu. Okey, kat sini ada lihatlah. Maksudnya kata seni nama ni akan berkembang. Okey, berkembang dengan penambahan daripada kata arah dan unsur keterangan. Okey, itu saja untuk frasa pembinaan frasa seni nama. Baiklah, sedikit sambungan. Okey, ini adalah peringatan tentang penggunaan frasa seni nama. Apa kesalahan yang kita selalu lakukan? Okey, apabila kita menulis ayat. Kita lihat apabila menggabungkan frasa nama yang menggunakan kata seni nama ke yang menunjukkan arah, jangan gugurkan kata seni nama pada unsur kedua. Okey, mari kita lihat contoh. Contohnya, mereka bukan ke Jepun tetapi ke Korea. Itu ayat yang betul. Tapi apa yang selalu kita buat? Kita akan tulis apa selalunya? Mereka bukan ke Jepun tetapi Korea. Kita tertinggal ke untuk ayat yang seterusnya, penerangan yang seterusnya. Tak boleh kita kena letak, jangan gugurkan kata seni nama pada unsur yang kedua. Okey, unsur kedua ayat ni kita tak boleh gugurkan. Okey, kita kena letak ke tu juga. Okey, ini yang kita selalu buat. Kereta itu terbabas ke kiri atau ke kanan jalan. Nampak tak ada dua ke dekat sini. Kena letak dua-dua. Kereta itu terbabas ke kiri atau kanan jalan. Ini kita selalu tertinggal. Letak satu saja. Okey, wanita itu mencari anaknya ke hulur dan ke hilir. Ini yang betul. Okey, wanita itu mencari anaknya ke hulu dan hilir salah. Okey, kamu kena ingat. Jangan gugurkan. Kalau ada perkataan di hadapan, kita kena gunakan di belakang kalau kita nak menunjukkan sesuatu fungsi ayat itu. Okey, fungsi arah itu. Okey, saja. Okey, baiklah, kita akan lihat kepada yang seterusnya, frasa kerja. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 126 dan 127. Okey, apa yang dikatakan dengan frasa kerja ialah kumpulan kata yang unsur utamanya terdiri daripada kata kerja. Okey, sama ada kata kerja tak transitif, kata kerja transitif atau kata kerja pasif. Okay, yang pertama, hasilkan lilin.
Okey, contohlah. Okey, ada banyak sangat contoh dekat sini. Antaranya cikgu bacakan menggunakan lilin. Okey, menggunakan lidi, mewangikan lilin. Okey, mewarnakan lukisan. Okey, berbagai perkataan yang boleh kita keluarkan yang menunjukkan perbuatan itu ialah kata kerja. Okey, kat sebelah ni kita lihat frasa kerja boleh menjadi predikat dalam ayat. Okey, contohnya kita lihat kat sini frasa kerja tak transitif. Okey, kami, okey, kami terfikir untuk menghasilkan lilin. Okey. Kat sini kita lihat ialah kata kerja menghasilkan lilin. Okey. Kuali itu berisi minyak masak. Okey. Lilin cair itu bercampur dengan pembeku minyak. Wajahnya bertukar warna. Okey, ini merujuk pada apa? Frasa kerja tak transitif. Okey, frasa kerja transitif pula macam mana? Okey, imbuhan me ni kena lihat. Imbuhan me yang merujuk pada kata kerja transitif. Mereka menggunakan. Okey, kata kerja transitif ni sangat senang. Okey, kita tengok ayat pun kita dah boleh kenal pasti kan. Mereka menggunakan lilin pada malam itu. Botol itu mengandungi air. Okey. Para pekerja itu mengutamakan keselamatan. Ibu menyediakan bahan-bahan untuk membuat kek. Okey, ini semua merujuk pada frasa kerja transitif. Okey, seterusnya frasa kerja pasif pula macam mana? Lilin itu kamu hasilkan. Okey, lilin itu kamu hasilkan. Okey, ini semua merujuk pada pasif, ayat pasif. Okey, air itu dituang ke dalam tin susu. Okey, minyak itu digunakan. Okey, dituang untuk mewangikan lilin. Okey, tali kapas itu dibuat sumbu lilin. Okey, nampak tak dengan jelas? Itu semua ialah merujuk pada perbuatan kita kan, kata kerja. Cuma dia terbahagi dekat sini adalah frasa kerja tak transitif, transitif dan pasif. Okey, itu saja untuk frasa kerja. Okey, baiklah, kita akan beralih kepada frasa adjektif. Okey, apa dikatakan dengan frasa adjektif ialah sekumpulan kata yang mempunyai kata adjektif sebagai kata utamanya. Okey, contoh kita lihat dalam kotak itu ialah dia amat mudah, sungguh cantik, sangat wangi, sangat banyak sekali, paling hangat, sungguh hebat sekali, masih agak muda, sungguh menarik sekali, kuning langsat. Okey. Frasa adjektif juga boleh menjadi predikat dalam ayat. Contohnya seperti yang berikut. Okey, di bawah ni. Dan dilihatkan ada frasa nama campur frasa adjektif. Soalan keperiksaan itu amat mudah. Okey. Amat mudah itu apa? Kata adjektif. Jadi merujuk pada predikat dia ialah frasa adjektif. Lukisan itu sungguh cantik. Okey, cantik itu adalah kata sifat. Stem yang dikumpulkannya sangat banyak sekali. Okey, frasa adjektif. Pertunjukan silat mata itu amat hebat sekali. Buah mangga itu masih agak muda. Warna baju itu kuning langsat. Bila lihat pada kotak frasa adjektif ni, kita lihat semuanya menunjukkan kepada apa? Kata sifat, kata adjektif itu sendiri. Okey, bagaimana pula dengan binaan frasa adjektif ni? Okey, binaan dia boleh terdiri pada pelbagai jenis. Contohnya kat sini, frasa adjektif boleh terbina daripada gabungan beberapa jenis kata dengan kata adjektif. Contohnya adalah seperti yang berikut. Penguat. Okey, penguat bebas campur adjektif campur penguat belakang. Okey, kat sini terlihat. Kita kena tahulah tentang kata penguat dekat sini. Okey, apa penguat bebas? Okey, apa penguat belakang? Contoh dekat sini amat. Okey, amat merupakan penguat bebas. Masuk kata adjektif bersyukur. Sekali ialah penguat belakang. Sungguh menarik sekali. Okey, kita lihat pula yang kedua, penguat bandingan. Campur dengan adjektif. Okey, lebih. Lebih tu apa? Merupakan kita nak bandingkan sesuatu. Lebih tapi kita campur dengan kata adjektif. Lebih hebat. Okey, lebih menarik. Okey, merupakan penguat bandingan. Okey, campur dengan kata adjektif. Bagaimana pula dengan penguat hadapan? Penguat hadapan campur adjektif akan menjadi ayat dia apa? Begitu tinggi. Okey, agak pesat.
terlalu mudah. Lihat, begitu, agak dan terlalu merupakan penguat hadapan. Betul disambung dengan kata adjektif. Okey, adjektif campur penguat belakang. Okey, contoh dia bagi kat sini ialah luas sekali. Okey, penguat bebas campur adjektif. Amat mudah, sangat besar. Okey, kata bantu campur adjektif campur penguat belakang. Sudah merupakan kata bantu. Okey, adjektif. Kata sifat apa? Berubah. Okey, penguat belakang benar. Sudah berubah benar. Okey, merupakan frasa adjektif. Okey, adjektif campur adjektif. Penat, lelah. Dua-dua kata adjektif. Tak salah tak salah pun dia akan jadi frasa adjektif. Pahit, manis. Okey, dua-dua merupakan adjektif campur adjektif dan akan melahirkan frasa adjektif itu sendiri. Okey, ini adalah jadual yang kamu boleh faham tentang macam mana binaan frasa adjektif tu boleh dilakukan. Okey, binaan dia terdiri daripada beberapa gabungan kata. Okey. Baiklah, kita akan lihat apa kesalahan yang kita biasa lakukan bila kita menggunakan frasa adjektif. Yang sangat penting ya. Okey, mari kita lihat sama-sama. Okey, peringatan tentang penggunaan frasa adjektif. Okey, perhatikan contoh frasa adjektif dan kesalahan. Okey, yang pertama, begitu baik sekali. Okey, penggunaan penguat hadapan begitu, okey, tidak boleh disertai penguat belakang sekali. Okey, bila begitu ni adalah kata penguat hadapan. Okey, tapi kita tak boleh letak begitu baik sekali. Kita tak boleh letak, jangan sesekali letak sekali kat belakang. Okey, dia tak boleh jadi dalam satu frasa. Tak boleh jadi dalam satu frasa. Jadi apa perlu kamu buat? Perkataan yang betul, frasa yang betul ialah begitu baik sahaja atau baik sekali. Ini kamu kena ingat. Okey, ini berbeza dengan perkataan amat. Okey, amat sangat tu berbeza. Perkataan begitu ni special case. Okey, berbeza, kamu tak boleh letak sekali di belakang dia. Okey. Yang kedua, kesalahan yang kita biasa lakukan, terbaik sekali. Kita selalu letak terbaik sekali. Frasa adjektif ter, okey, bila ada imbuhan ter, kita campur dengan kata adjektif terbaik, tidak perlu diikuti kata sekali kerana kata terbaik itu sudah membawa maksud darjah penghabisan. Okay, maksudnya kat sini, bila kita cakap terbaik itu dah level yang paling tinggi sekali. Okay, kita tak boleh tambah lagi dengan perkataan seterusnya. Okay, kita akan jadi unsur lewah dekat sini. Terbaik sekali. Unsur yang berlebih-lebihan. Sebab terbaik ini yang menunjukkan level yang paling tinggi lah. Itu maksudnya. Okay, jadi kamu tak boleh tambah sekali. Gunakan frasa yang betul ialah paling baik. Okay, paling baik. Ataupun baik sekali. Okay, bila dah ada ter tu, jangan nak tambah-tambah. Letak sekali dekat belakang. Okay. Begitu juga dengan perkataan terpenting. Okay, ingat situ. Terpenting, terbaik. Tak boleh tambah sekali dekat belakang. Okay. Yang ketiga, benar hebat. Benar hebat. Kata penguat benar adalah penguat belakang. Penguat belakang dan tidak boleh diletakkan di hadapan kata adjektif. Okey, gunakan frasa apa? Frasa sungguh hebat. Paling hebat. Okey. Terlalu hebat ataupun cukup hebat. Ini semua kamu boleh gunakan. Tapi jangan gunakan benar hebat. Okey? Sebab dia adalah kata penguat belakang dan tak boleh letak depan kata adjektif. Itu ada syarat dia. Okey, yang kita perlu akur lah. Okey, kita boleh gunakan perkataan yang lain ni, kecuali benar hebat ni jangan gunakan. Okey, ingat penguat yang boleh digunakan serentak hanyalah seperti yang berikut. Okey, yang ni kita boleh gunakan. Amat terkenal sekali, tak ada masalah. Sangat terkenal sekali. Sungguh amat penting. Ni semua tak ada masalah. Okey, yang mana ada masalah yang dekat atas yang kita bincangkan tadi tu, kita tak boleh gunakan. Okey, ini sedikit peringatan untuk kita supaya kita tidak membuat
kesalahan. Okey, kesalahan-kesalahan apabila membina ayat ataupun membuat struktur ayat. Okey, kita harus berhati-hatilah. Ketika menulis tu kita ingat apa syarat-syarat yang penting supaya kita tak sesalah. Okey. Okey, baiklah. Selepas mendengar penerangan cikgu tentang berbagai jenis frasa, jadi pastilah kamu kena buat latihan supaya kakak mengukur kefahaman kamu tentang apa yang kita dah belajar. Okey, jadi buka buku teks kamu, baca petikan di halaman 107. Okey. Okey, baca petikan dia ialah tentang apa? Tentang sepak manggis ni. Okey, permainan tradisional ni. Okey, dalam petikan ini cikgu nak kamu gariskan frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Okey, kemudian cikgu nak kamu tulis semula dalam bentuk jadual. Okey, kamu baca betul-betul daripada awal ni sampai akhir ni. Okey, tak panjang, buah pendek saja. Walaupun pendek, tapi dalam setiap ayat tu ada terdiri pada frasa nama, frasa kerja, adjektif dan frasa sendi nama yang kamu perlu kenal pasti dan tulis semula dalam bentuk jadual. Okey, ini ialah bentuk jadual yang kamu perlu buat. Okey. Kamu senang saja kamu bahagikan jadual kamu pada 4 bahagian. Okey. Frasa nama, kerja, adjektif, frasa sendi nama dan tulislah jawapan kamu dalam jadual ni. Senang untuk kamu lihat. Okey. Itu saja, gunakan jadual ni supaya mudah untuk kamu lihat dengan jelas dan cikgu juga boleh tanda jawapan kamu dengan jelas. Okey. Cikgu harap kamu semua boleh menyiapkan latihan yang diberi. Sekiranya ada apa-apa persoalan, boleh terus tanya kepada cikgu. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.